Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu akan berkongsi lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 1 bab 6, peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Tajuk 6.1, pengenalan tamadun Yunani. Tajuk 6.2 berkaitan dengan peningkatan tamadun Yunani dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran. Okey, kita lihat objektif pembelajaran. Pertama, pelajar dapat menyatakan aspek sumbangan pemerintahan dan pentadbiran yang diperkenalkan oleh tamadun Yunani. Kedua, pelajar dapat menerangkan ciri-ciri demokrasi di Athens. Ketiga, pelajar dapat menerangkan aspek pemerintahan dan pentadbiran di Sparta. Kita lihat dulu lokasi dan perkembangan tamadun Yunani. Lokasi tamadun Yunani terletak di semenanjung Greece dan pulau-pulau yang bertaburan di Laut Aegean serta Laut Mediterranean. Negara kotanya atau polis terdiri daripada gabungan 3 komponen yang penting, iaitu bandar utama, bandar kecil dan kampung. Apakah 3 komponen tersebut? Pertama, dikenali sebagai polis, merupakan ibu kota dan tempat tumpuan masyarakat. Kedua, akropolis, merupakan pusat komuniti yang dilindungi oleh kubu. Dan yang ketiga ialah agora, yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan pasar malam. Untuk makluman semua pelajar, terdapat 3 polis dalam tamadun Yunani dan ketiga-tiga polis ini terdiri daripada Athens, Sparta dan Korinth, yang mana mempunyai ciri-ciri yang berbeza dari segi jumlah penduduk dan keluasan wilayah. Kita lihat di Athens, penduduknya 40,000 orang dan dengan keluasan 2,650 km persegi. Berbanding dengan Sparta, penduduknya hanya 16,000 orang dan keluasannya 8,400 km persegi. Di antara Athens dan Sparta, penduduk Athens paling ramai, manakala Sparta merupakan negara kota yang paling luas. Manakala Korinth pula, penduduknya hanyalah 10,000 orang dan keluasannya hanya 880 km persegi. Tajuk 6.2 berkaitan dengan sistem pemerintahan tamadun Yunani. Tamadun Yunani telah mengalami satu perubahan sistem pemerintahan daripada peringkat awalnya bercorak monarki, berubah kepada oligarki, aristokrasi, tirani dan akhirnya demokrasi. Untuk makluman semua pelajar, apakah dia sistem monarki? Monarki ialah sistem beraja yang berasaskan keturunan dan dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan bijak pandai.
Manakala oligarki pula adalah pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Aristokrasi ialah pemerintah yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Manakala tirani pula adalah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Yang terakhir, sistem bercorak demokrasi di mana pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian. Untuk makluman semua pelajar, bagaimanakah corak demokrasi di Athens yang telah diperkenalkan oleh Solon pada tahun 594 sebelum Masihi. Demokrasi bermaksud setiap warga negara Athens terlibat secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan bagi menentukan dasar dan peraturan di Athens, sama ada dalam urusan politik, ekonomi dan sosial. Sistem ini diteruskan lagi ketika zaman pemerintahan Perikles yang memberi penekanan kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Sebaliknya, sistem demokrasi menjadi lemah dan terhapus zaman Raja Philip yang menguasai Yunani pada tahun 338 sebelum Masihi. Untuk makluman semua pelajar, kita lihat bagaimanakah ciri-ciri demokrasi di Bandar Athens dan Bandar Sparta. Bandar Athens diwakili oleh Dewan Perhimpunan, Majlis, Magistrat dan Juri. Apakah peranan Dewan Perhimpunan di Athens? Ianya merupakan badan pentadbiran yang paling tinggi dan melibatkan semua warga negara Athens untuk memberi pandangan berkaitan dengan dasar pentadbiran. Seterusnya, Dewan Perhimpunan juga mempunyai kuasa kawalan terhadap pentadbiran dan dasar-dasar yang dilaksanakan. Seterusnya, mempunyai kuasa memutus dan mengeluarkan deklarasi peperangan dan juga dianggap sebagai mahkamah orang awam. Walau bagaimana, secara umumnya terdapat 5 fungsi Dewan Perhimpunan. Pertama, tugas melantik ahli majlis, menggubal undang-undang, membuat deklarasi peperangan, perjanjian dengan negara lain, membincangkan hal keuangan dan percukaian, dan yang terakhir, menerima duta dari negara asing. Jika kita lihat, siapakah keanggotaan Dewan Perhimpunan? Anggota Dewan Perhimpunan terdiri daripada semua warga negara lelaki. Mereka memegang jawatan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Bersidang 3 kali sebulan dan semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana bentuk fungsi majlis. Keanggotaannya terdiri daripada ahli yang dilantik oleh Dewan Perhimpunan, 800 orang selama tempoh 2 tahun, dipecahkan kepada 10 jawatan dan setiap jawatan dianggotai oleh 50 orang. Pemilihan pengerusi dilakukan setiap kali persidangan diadakan. Untuk makluman, fungsi majlis ialah melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan.
Kuasa majlis juga tidak mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Sebaliknya bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Badan yang seterusnya, yang ketiga, dikenali sebagai Magistrat. Keanggotaan Magistrat adalah warga negara Athens, terdiri daripada 6,000 orang. Sebanyak 200 hingga 500 orang merupakan hakim dan sebanyak 10 orang merupakan jeneral tentera yang menganggotai badan ini. Peranan ataupun fungsi magistrat ialah merupakan kaki tangan kerajaan, melaksanakan dasar yang diputuskan oleh majlis. Dan yang ketiga, menguruskan hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Badan yang terakhir dikenali sebagai juri. Keanggotaan juri terdiri daripada 101 hingga 1,001 orang berdasarkan keseriusan kes yang sedang dibicarakan. Berkaitan dengan seriusnya kes yang dibicarakan oleh pihak juri. Perbicaraan diketuai oleh pengerusi. Apakah peranan atau fungsi juri? Juri menjadi pemutus kepada sesuatu kes, pesalah atau akan merayu terus kepada warga negara yang terlibat sebagai juri. Kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. Itulah antara 4 badan penting dalam sistem pemerintahan di Athens. Kita lihat yang terakhir ialah sistem pemerintahan dan pentadbiran di Sparta. Sistem pentadbiran di Sparta berbeza dengan pentadbiran di Athens. Ianya memberi penekanan kepada corak monarki terhad, iaitu terdapat 2 orang raja yang memerintah Sparta dari keluarga Euripotis dan Aegiat. Dari segi Dewan Perhimpunan dan Majlis, Dewan Perhimpunannya mempunyai 10,000 orang dan 5 orang Ephos yang berfungsi memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Majlis pula terdiri daripada 28 orang dewasa dan berusia melebihi 60 tahun. Keahlian mereka adalah seumur hidup. Kaum wanita memainkan peranan dalam ketenteraan tetapi tidak terlibat dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan. Kaum wanita menjalani latihan tentera dan fizikal serta diajar berlari, bertinju, menari dan menyanyi di hadapan khalayak ramai. Malah kaum wanita juga dianggap tugas mempertahankan negara. Dari segi disiplin ketenteraan, kanak-kanak seawal usia 7 tahun telah dilatih menjadi anggota tentera. Penekanan kerajaan pentadbiran di Sparta ialah taat setia kepada negara kota. Ini terbukti dalam peperangan antara Sparta dengan Persia telah membawa kejayaan dan peperangan ini berlaku di Salamis. Secaranya, sumbangan tamadun Yunani sebagai pengasas demokrasi. Kehidupan di Athens menekankan aspek kebebasan, hak kewarganegaraan
dan pemikiran terbuka. Manakala Sparta menekankan aspek disiplin, ketenteraan dan semangat patriotik setiap warga negara lelaki atau wanita dalam mempertahankan kedaulatan negara. Setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu berkaitan dengan tamadun Yunani. Cikgu menyediakan soalan penilaian untuk pelajar membuat latihan setelah menonton video ini. Cikgu pelajar dapat menggunakan latihan penilaian sebagai tugasan semasa cuti PDPR ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang menonton channel Sejarah Cikgu Ida. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.